Dalam keadaan itu, mereka boleh mengambil kesempatan terhadap kita. Tuan-tuan tahu tak? Sehingga kan Pharma Niaga ni terpaksa buang vaksin. Ratusan juta, jutaan vials vaksin terpaksa dibuang. Kerana vaksin tu dah expired. Beli, tapi tak boleh nak digunakan. Dia ada expiry date dia. Siapa yang untung? Siapa yang mendapat laba? Siapa yang menjadi kaya? Tuan-tuan, ni satu benda yang saya tak ceritakan, tapi saya ceritakan hari ini. Tahukah tuan-tuan, WHO ada buat satu, saya nak panggil bukan undang-undang, tapi satu resolusi. Dan dia meminta negara-negara kita menandatangani resolusi. Apa resolusi itu? Resolusi itu antara lain adalah memberi hak kepada WHO untuk menentukan negara itu boleh darurat atau tidak sewaktu COVID. Emergency, memanggil emergency. Dan sekiranya kita sign, kita setuju. Kalau kita sign dan kita setuju, maka WHO boleh masuk dalam negara kita tanpa perlu melalui undang-undang, tanpa perlu melalui sultan, tanpa perlu melalui parlimen, tanpa perlu melalui agong. Mereka boleh menetapkan darurat dalam negara kita. Pada zaman bilakah perkara ini ditandatangani? Saya harap KJ, Khairi Jamaluddin, boleh bangkit dan bagi tahu kita, adakah beliau tidak tanda tangan surat ataupun dokumen resolusi tersebut. Baru-baru ini Menteri Kesihatan kita pergi ke Geneva Convention. Dan dengar ceritanya, masih lagi dalam proses rundingan. Sehingga kan KJ dilantik, antaranya apa tuan-tuan kalau tak silap saya, Vice kepada WHO. Kalau tolong KJ nanti tanya pada KJ, adakah dia sign atau tidak resolusi tersebut? Dan kalau sign, apa implikasi dia kepada negara kita? Ni saya nak tanya KJ dan harap KJ tolong jawab. Kalau dia kata tak sign, tak apalah. Kan? Kalau dia kata tak sign, tak apa. Bersama dengan siapa? DG, Director General, yang sekarang sudah bersara. Now, dia kena jawab. The onus is on him. Dia nak kena jawab bahawa sekarang ni dia sign atau tidak resolusi tersebut, dan adakah telah dipersetujui atau tidak resolusi tersebut sewaktu COVID sedang melanda negara kita dan sewaktu mereka memerintah. Perkara ini sekarang ini Kerajaan Perikatan Nasional kena bertanggungjawab, dan saya akan tanya dengan Menteri Kesihatan sendiri, adakah perkara ini ada atau tidak di dalam WHO, World Health Organization. Inilah yang kita panggil VPN, virus Perikatan Nasional, tuan-tuan, yang merosakkan negara kita. Dan saya nak tambah, virus ini datang daripada mana, tuan-tuan? Virus ini datang daripada tidak lain tidak bukan pemikiran Syiah yang ada di dalam negara kita. Bagaimana pengaruh Syiah dalam PAS? Sebab anda juga teruja negara Islam. Ini adalah kenyataan daripada ataupun ucapan ataupun video yang dirakam oleh Ustaz Wanji mengenai Syiah di dalam negara kita. Terutama di dalam PAS itu sendiri. Syiah di dalam PAS itu sendiri. Bagaimana pengaruh Syiah dalam PAS? Sebab anda juga teruja negara Islam di awal 80-an semasa sekolah-sekolah dulu. Abang Mat Sabu jadi contoh hentaman. Sebenarnya Syiah memang ada pengaruh, PAS memang terpengaruh dengan Syiah dalam menubuhkan kepimpinan ulama. Ada, dalam buku ni ada sebut, dalam teks ni ada sebut. Memang ada pengaruh. Anda secara peribadi, masa AJK dan ulama dulu, kita berkawan dengan ramai orang lama. Antaranya orang lama ni adalah Pak Subki Latif. Pak Subki Latif. Anda bersembang lah. Ingat masa tu pemilihan PAS. Pemilihan PAS. Lepas daripada kita mesyuarat, Dewan Ulama. Ulama pelapis lah, bukan ulama besar. Dewan Lajnah Ulama Pelapis. Lepas tu keluar tengok ada Pak Subki Latif dekat Taman Melewa. Minum teh dengan Pak Subki Latif dekat restoran Taqwa. Jadi banyaklah perbualan Ana dengan Pak Subki pada masa tu. Ana ada rakam tu. Tanpa Pak Subki perasan, Allahyarham dia tak perasan. Ana rakam masa tu. Sebab masa tu Ana ada rajin nak bawa recorder. Jadi dia cakap masa ni benda penting ni, benda sejarah Ana rakam. Jadi Ana tanyalah beberapa soalan pada Pak Subki. Antara soalan Ana kata, apa pandangan Pak Subki terhadap Khalid Samad? Masa tu. Sebab masa tu PAS ada polemik ulama dan profesional. Kita ingat balik masa zaman PAS tu. Jadi bila tanya apa pandangan dia pada Khalid Samad,
Pak Subki Latif dia cakap menarik. Dia kata Khalid Samad ni ustaz dah, cuba tak pakai kopiah dia ayat dia. Anda kata tak faham. Dia kata kalau dengar dia bercakap agama, pandai dia lagi daripada ustaz-ustaz. Dia kata Pak Subki. Cumanya dia tak pakai kopiah. Maka orang tak panggil lah dia ustaz. Antara pujian dia pada Khalid Samad. Lepas tu anda tanya pasal Usaha Musa. Apa pandangan Pak Subki berkenaan dengan Usaha Musa? Allahyarham Pak Subki kata apa? Dia kata Usaha Musa ni adalah ahli PAS yang paling cerdik dalam dunia. Dia kata ahli PAS yang paling cerdik dalam dunia. Ana bila dengar tu dia kata Allah, melampau sangat tu pujian Pak Subki pada Usaha Musa. Dia kata tak melampau sebab Ana cakap ni dalam kerangka ahli PAS sahaja, bukan seluruh dunia. Oh, Wana faham maksud dia kan. Sebab Pak Subki Latif ni wartawan, dia ada ayat-ayat dia yang deep sikit kan. Jadi bila dia cakap ni, dia kata Usaha Musa ni orang paling cerdik, ahli PAS yang paling cerdik dalam dunia ni. Dia kata dia lah, bukan seluruh dunia ni, di kalangan ahli PAS saja yang paling cerdik Musa. Ni Pak Subki Latif dia cakap kan, dia pernah cakap kan. Lepas tu Ana tanya pandangan dia tentang Tok Rajadi. Bila tanya Tok Rajadi tu, Pak Subki Latif kata apa? Tok Rajadi ni adalah presiden PAS sampai meninggal. Dia mesti jadi presiden PAS sampai dia meninggal. Gitu. Ana kata Pak Subki ni tak asup kat Tok Rajadi. Tak boleh. PAS ni tak boleh lari pada Rajadi kata dia. Jadi kita faham lah. Subki Latif ni dia ada sudut pandang dia lah. Dia ada objektif dia dalam lihat. Masa tu tak timbul lagi pergaduhan sampai tubuh Parti Amanah, tak ada lagi masa tu. Masa tu masih lagi kita PAS. Cumanya ada pertemuan antara profesional dan ulama. Masa tu. Itulah lebih kurang lah. Dan antara benda anda pernah tanya dia pasal pengaruh PAS dengan Syiah. Iran lah terutamanya sekali. Dia kata memang ada pengaruh. Memang ada pengaruh. Dia kata bila berlaku revolusi Iran dan pada masa tu PAS dah ada masalah kepimpinan. Kita ingat baliklah zaman Datuk Asri tu kan. Kalau kita baca satu buku ditulis oleh Datuk Asri, Ana ada buku tu, Ana pernah bedah, ada dalam YouTube Ana bedah buku Datuk Asri, sejarah mana buku tu. Kat mana ada letak? Sekejap pernah tengok. Mana buku tu. Dalam buku tu memang Datuk Asri pernah cerita dalam buku tu semasa sekejap anda terganggu nak cari mana buku. Sekejap. Ambil buku. Semasa dia dijatuhkan, antara ungkapan yang diungkapkan oleh pimpinan-pimpinan pemuda pada masa itu untuk menjatuhkan Datuk Asri adalah Marakbar Asri. Marakbar Asri. Marakbar Asri ni bahasa Iran bahasa Farsi. Maksudnya lah jatuhlah Asri. Jatuhlah Asri. Sebenarnya ungkapan Marakbar Asri itu adalah ungkapan dulu masa nak menjatuhkan Shah Iran. Dia kata Marakbar Iran, Shah Iran tu kan. Itu asas sejarah dia lah. Lepas tu bila anda tanya Pak Subki Latif kata sebenarnya penubuhan kepimpinan ulama itu adalah pengaruh daripada konsep wilayatul faqih. Memang pengaruh wilayatul faqih. Jadi kalau orang kata PAS ni tak ada kaitan dengan pengaruh Syiah tu tak betul. Itu diakui sendiri oleh pimpinan PAS yang lama lah. Kalau kita baca ni buku ni. Satu buku. Ditulis oleh Ustaz Abu Bakar Hamzah. Ni jarang orang dapat ni buku ni. Ana simpan buku lama ni. Debat antara Abu Bakar Hamzah dengan Ibnu Muslim. Antara 1982. Ni tesis dia. Ni. PAS dalam era kepimpinan ulama 1982. Start kat situlah, start dia kan. Lepas tu dia absahkan tahun 1985. Sejarah ni ada tulis dalam tesis ni. Anda baca habis tesis ni. Jadi di situ kita nampak sejarah PAS dengan Syiah ni tidak boleh nafikan. Makanya masa tahun 1983 debat besar antara Abu Bakar Hamzah dengan Ibnu Muslim. Dan debat itu dibukukan oleh Ustaz Abu Bakar Hamzah. Ini buku dia kan. Jadi dalam buku ni antara Ustaz Abu Bakar Hamzah menarik lah sebab masa tu anak tak ada lagi masa tu. Tahun 82 ni anak baru dilahirkan Jadi dia ada sebut, dia kata bahaya kepimpinan ulama ni kalau kita kata boleh, kalau PAS laksanakan juga, nanti orang akan kata, orang akan anggap ni Aziz itu adalah Khomeini. Kata dia lah. Buku ni. Dia sebut dalam buku ni. Kalau kita kata okey, kepimpinan ulama ni kita laksanakan, nanti orang akan ta'assub kepada ni Aziz sehingga seperti mana orang Iran ta'assub kepada Khomeini. Dia sebut dalam buku ni. Tahun 83 Oh ni, Abu Bakar Hamzah hebat orang ni. Rupa-rupanya berlaku sungguh. Cumanya bukan kepada Tun Aziz tapi berlaku pada Tok Rajadi.
berlaku macam tu. Jadi tiba-tiba kita tu tak ada pengaruh. Macam mana kau kata tak pengaruh? Ustaz Abu Hamzah kata dah ada pengaruh. Kebenaran ulama tu dengan Khomeini, dengan wilayah tu faqih Iran lah gitu. Jadi kalau kata tak ada, tak betul. Memang ada pengaruh.